Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Bersatu ataupun Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang ditubuhkan sejak 5 tahun lalu merupakan satu wadah untuk membawa suara-suara yang menentang rasuah dan juga menolak kleptokrasi. Dan pimpinan utama pada ketika itu mengambil jalan yang bukan mudah. Mereka disingkirkan dari pemerintahan, mereka hilang jawatan besar dalam kerajaan dan mereka berjuang bersama-sama rakyat untuk mengangkat isu governance, isu accountability dan juga isu anti rasuah. Apakah yang kita lihat sepanjang 5 tahun ini? Adakah bersatu dengan cara yang kita lihat pada ketika ini sudah pun bersama dengan Perikatan Nasional, pimpinan utama mereka berpecah. Ada yang masih bersama dengan Bersatu, ada yang sudah pun keluar tidak bersetuju dengan cara pendekatan Bersatu pada ketika ini. Mereka menubuhkan parti yang lain. Dan adakah naratif membawa agenda Bumiputra dan juga bangsa dan agama itu masih didokongi oleh Bersatu? Dan di mana kedudukan Bersatu untuk menongkah arus politik negara menuju pilihan raya umum ke-15? Ya, sekarang mereka sebahagian daripada kerajaan dan sebelum ini mereka mengetuai kerajaan. Adakah itu satu kelebihan ataupun sebaliknya? Jadi itu yang akan saya bincangkan dalam rangkuman ulang tahun ke-5 Bersatu. Saya akan bersama dengan Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Bersatu dan juga Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Datuk, kalau kita angkat naratif awal Bersatu dengan segala cabaran, menjadi salah satu parti yang kecil, yang tidak dianggap akan menjadi parti dominan, parti yang tidak ada resources, parti yang sukar untuk didaftarkan, kita masih ingat untuk pilihan raya umum ke-14, sampai kesudah bertanding atas bendera Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR. Jadi adakah itu masih mendominasi roh dan semangat Bersatu dengan segala kepayahan, tetapi dalam masa 3-4 tahun ini ataupun 3 tahun ini, Bersatu ada pelbagai cerita. Sebahagian daripada perjuangan yang sukar, selepas itu tidak semena-mena menang dalam pilihan raya umum ke-14, tetapi selepas itu berpecah daripada Pakatan Harapan dan kembali menjadi dominan apabila mengetuai kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi apa yang Datuk boleh rangkumkan dalam 5 tahun ini? Ya, pertama sekali terima kasih atas kesudian untuk jemput saya dalam program kita kali ini. Dan seperti yang disebut tadilah, kita Bersatu ini dalam minggu ini merupakan minggu sambutan ulang tahun ke-5 kita. Birthday kita ataupun tarikh lahir kita yang sebenar ialah pada 8 September 5 tahun yang lalu. Sambutan rasmi kita adakan pada hari Jumaat, yang mana kita adakan majlis yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden akan memberikan amanat, ucapan amanat beliau. Ini adalah satu perkara yang bagi saya membanggakan. 5 tahun yang lepas ini, macam disebut tadilah dalam ulasan awalnya, bukan satu 5 tahun yang mudah, bukan satu tempoh masa yang mudah. Pelbagai cabaran dihadapi oleh parti yang baru ini. Macam saya rasa kita semua tahulah kalau mengikuti perkembangan politik, masuk dalam pilihan raya dengan segala kekurangannya, nak pakai logo sendiri pun tak boleh, pakai logo parti lain. Dan kemudian selepas itu menghadapi pelbagai cabaran dari segi agenda yang berbeza dalam gabungan yang mentadbir negara pada masa itu dalam Pakatan Harapan. Sanggup mengambil risiko hilang kerajaan untuk keluar dan mengembalikan agenda sebenar kita, iaitu agenda Bumiputra, agenda Melayu, agenda bangsa dan agama. Ini adalah perjuangan kita. Dan saya rasa sepanjang 5 tahun lepas, bukti yang ditunjukkan ialah betapa Bersatu ini sentiasa konsisten, sentiasa committed dan istiqamah dalam memperjuangkan agenda yang dibawa, iaitu agenda terasnya ialah agenda agama dan bangsa, terutama dalam memperjuangkan sebuah kerajaan yang bersih, yang telus, yang menolak rasuah, yang memerangi kleptokrasi. Agenda itu terus kekal sehingga hari ini. Ya, Datuk, untuk mengembalikan semangat itu, adakah Datuk yakin di kalangan pimpinan yang berada dalam Bersatu pada hari ini, kerana kita tahu Bersatu bukan lagi yang asal lagi.
pelbagai kelompok berada dalam Bersatu. Ada datang daripada UMNO, ada yang datang daripada PKR ataupun Parti Keadilan Rakyat, ada juga generasi baru. Kalau saya ingat kita punya perbincangan pada awal penubuhan Bersatu dengan saya dan juga rakan-rakan, Datuk berbangga ketika itu apabila Bersatu didokong oleh generasi di bawah 40 tahun yang begitu ramai. Dan mereka tidak ada baggage, mereka tidak ada orang kata pun kekuatan ataupun kelemahan yang dibawa. Mereka segar untuk dibawa dalam arena politik arus perdana ketika itu untuk orang kata pun komplement pemain-pemain politik yang lebih established, yang lebih senior seperti pimpinan politik yang ada pada ketika ini. Tetapi selepas 5 tahun dan sekarang Bersatu masih dalam kerajaan, adakah kekuatan itu masih Datuk lihat? Ya, seperti yang disebut tadi, saya sebenarnya sebelum saya menyertai Bersatu, saya menyertai Bersatu pada 1 Mac 2018. Sebelum itu, saya membuat sedikit kajian mengenai demografik dalaman Bersatu itu sendiri. Dan kajian saya itu mendapati bahawa sekitar Disember 2017, pada masa itu, dalam keahlian Bersatu, 55% daripada ahlinya pada masa itu adalah mereka berumur di bawah 35 tahun. Dan bukan saja itu peratusannya, maksudnya lebih ramai yang golongan muda. Bagi golongan muda ini pula, ini adalah parti pertama yang mereka sertai secara aktif. Jadi ini satu perkara yang saya sebut, kita boleh bangga. Aspirasi anak muda yang nak menyaksikan bahawa negara ini diperbaiki, diterjemah dalam perjuangan politik dalam parti yang namanya Bersatu ini. Dan sehingga hari ini, saya rasa kalau dilihat dan antara banyak-banyak parti yang ada dalam negara yang membawa satu lapisan baru, saya tak guna perkataan generasi anak muda. Saya pun walaupun muka macam baru habis universiti, tapi umur dah 46 tahun dah sekarang. Jadi dah lebih daripada umur pemuda. Jadi saya rasa bukan isu umur, tetapi isu yang dibawa ataupun kelebihan yang kita bawa ialah kita menawarkan satu budaya politik yang berbeza kerana kita tidak ada baggage lama. Kita bukan orang yang terlalu lama yang hidupnya sebagai career politicians, yang menjadikan politik sebagai kerjaya. Kita datang dengan latar belakang yang pelbagai. Dan itu adalah kelebihan kita dalam Bersatu hari ini. Dilihat pemimpin-pemimpin Bersatu, ramai daripada mereka bukan datang daripada mereka yang ada sejarah panjang dalam politik negara, tapi komitmen dari segi kehendak, dari segi kemahuan untuk membawa kebaikan dalam negara, itu adalah satu kemahuan yang tinggi, komitmen kita yang tinggi. Ini bagi saya satu kelebihan yang ditawarkan oleh Bersatu ini, yang mana kita berbeza daripada parti-parti lain. Datuk, bagaimana pula komen ataupun pandangan analisa sebahagian daripada analisis politik dan juga orang ramai di luar sana? Betul apa yang Datuk katakan kalau kita lihat di kalangan ahli Bersatu pada pembentukan awal itu. Tetapi apabila Bersatu grow dan mereka yang ada orang kata pun opportunist selepas mereka kalah pada pilihan raya umum ke-14 dahulu, saya merujuk kepada ahli-ahli UMNO, mereka menyeberang. Dan juga sebahagian daripada Parti Keadilan Rakyat PKR ketika langkah syaratan itu memasuki pimpinan utama Bersatu pada ketika ini. Adakah itu berlawanan? Dan kita lihat masih ramai mereka yang ada baggage, mereka yang mempunyai orang keliling yang ramai kerana mereka membawa semangat roh pimpinan politik yang lama dan mereka hanya bertukar bendera dan juga parti saja. Adakah itu tidak bertentangan dengan apa yang Datuk katakan tadi? Ya, saya rasa ini adalah bukti bahawa kita ada kekuatan kita. Yang mana yang menyeberang menyertai kita itu bukan daripada golongan yang kalah. Yang masuk menyertai kita adalah golongan yang menang. Mereka menang dalam pilihan raya, walaupun dah menang dalam pilihan raya sebelum ini, dalam PRU ke-14, dia sanggup untuk menyertai kita, meninggalkan keselesaan yang ada dalam parti sebelah mana-mana yang dia datang itu dan menyertai Bersatu. Dan saya rasa kerencaman yang ada ini, kepelbagaian yang ada dalam Bersatu pada hari ini. Kalau dilihat, ini bahasa orang sembang-sembang kedai-kedai kopi ini, dia selalu kata dalam Bersatu ada golongan Ansar, golongan yang awal, yang mula masuk sebelum PRU 14 macam saya dan ramai lagi kawan-kawan yang ada di peringkat awal lah. Kemudian sebaik saja lepas pilihan raya, ada satu lagi kelompok ramainya daripada UMNO yang dipimpin oleh ahli-ahli parlimen, dia menyertai Bersatu. Yang tu dia orang panggil golongan muhajirin biasanya. Ada satu lagi pula selepas itu,
yang mana datang daripada PKR, Parti Keadilan Rakyat, yang menyeberang menyertai kita untuk menjadi ahli kita. Yang ni dalam bahasa-bahasa sembang-sembang sama orang Bersatu ni dia panggil golongan mu'alaf pula. Jadi ada Ansar, ada Muhajirin, ada Mu'alaf. Ini sembang-sembang, label-label biasa main-main sajalah. Tapi inilah yang membawa kepada kepelbagaian dan kekayaan pengalaman yang ada. Dan kalau dilihat, sebenarnya betul ada beberapa tokoh-tokoh lama yang menyertai kita. Tapi ramai juga di kalangan mereka yang menyertai kita dah menang dalam pilihan raya ni, tapi mereka masih baru. Belum ada sejarah-sejarah yang terlalu panjang. Ini bagi saya adalah kelebihan yang diadunkan orang ada pengalaman dengan orang yang masih baru, sama-sama cuba membentuk sebuah parti dengan identiti yang tersendiri. Proses ini akan mengambil masa. Mungkin beberapa tahun lagi lah untuk dia jadi matang betul-betul. Tapi bagi saya inilah kelebihan kita. Kalau sekiranya ada cita-cita nak melihat sebuah parti politik yang ada pengalaman mentadbir, sudi mengambil pandangan baru, boleh menerima idea-idea yang disuarakan, di tempatnya ialah dalam satu inilah. Inilah kelebihan kita yang membolehkan kita mara ke hadapan bagi saya. Datuk, apabila Bersatu mengangkat perjuangan tidak berkompromi dengan rasuah, tidak berkompromi dengan salah guna kuasa dan juga penyelewengan, dan itu memang asas utama ketika penubuhan Bersatu di kalangan pimpinan utama Bersatu pada ketika itu, dan ada yang masih bersama dengan Bersatu. Dan apabila Bersatu menjadi kerajaan dan menjadi tonggak pada Perikatan Nasional selepas Februari 2020, UMNO dan sebahagian yang didakwa itu bersama menyokong pimpinan Bersatu. Dan ketika ini juga apabila Datuk Seri Ismail Sabri yang amat berhormat Perdana Menteri diangkat juga sebagai Perdana Menteri, yang menyokongnya adalah di kalangan parti beliau sendiri yang sedang bergelut dengan kes-kes di mahkamah. Jadi di mana orang kata pun konsistensi ataupun konsisten perjuangan Bersatu tidak berkompromi dengan isu rasuah, isu accountability, isu penyelewengan, sedangkan sebahagian yang dilihat sekarang menyokong kerajaan dan berada dalam kerajaan adalah mereka yang ada perkara-perkara yang ditentang oleh Bersatu itu. Cuba kita faham sedikit. Ya, kita kena ingat balik sejarah penubuhan Bersatu. Kenapa Bersatu ini ditubuhkan? Dia ditubuhkan hasil daripada perjuangan menentang rasuah dan kleptokrasi yang berleluasa sebelum itu. Dan itulah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin kita pada peringkat awalnya kita ada Tan Sri Muhyiddin Yassin, ada Tun Dr. Mahathir, ada Datuk Seri Mukhris dan ramai lagi yang bersama-sama dalam perjuangan ini untuk memastikan negara kita menjadi lebih bersih. Individu seperti Tan Sri Muhyiddin contohnya sanggup hilang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO, semata-mata untuk memastikan negara ini menjadi sebuah negara yang ditadbir dengan prinsip-prinsip integriti dan tadbir urus yang baik. Ini adalah bukti bahawa kita benar-benar serius dengan perjuangan ini. Selepas daripada itu, kita bertegas mereka yang ada sejarah yang tidak baik dalam negara kita, yang ada rekod-rekod yang perlu dibersihkan nama mereka melalui proses mahkamah. Kita nak sokong, kita tak boleh halang dia daripada sokong. Tetapi melibatkan mereka dalam proses pentadbiran, bidang eksekutif dalam kerajaan, itu kita tegas, tak boleh. Dan ini diteruskan juga dalam kerajaan Perikatan Nasional, malahan semangat itu kekal sehingga hari ini. Kita menentang sebarang percubaan untuk membawa masuk mereka yang ada sejarah terpalit dan belum dibersihkan nama mereka melalui proses yang betul dalam mahkamah. Jadi ini adalah konsistensi kita. Dari segi dia nak sokong, itu kita tak boleh halang. Pembangkang nak sokong pun silalah sokong, tak ada masalah. Jadi kita jelas di sini bahawa ada beza di antara mereka nak menyokong, kita tidak menghalang, malah kita menjemput semua pihak menyokong usaha yang kita lakukan. Tetapi meletakkan mereka di tempat yang tidak sepatutnya, selagi mana nama belum dibersihkan, itu sehingga hari ini masih tidak dilakukan. Itu konsistennya kita. Yakin dengan pentadbiran terbaru ini mampu mengangkat apa yang diperjuangkan selama ini. Walaupun mereka menyokong, tetapi ada rasa gusar di kalangan masyarakat dan juga mereka yang ingin melihat kerajaan benar-benar mengangkat accountability dan anti rasuah, tidak menyeleweng dan juga tidak
mengangkat pemimpin-pemimpin yang sedang ada kes-kes di mahkamah dan sebagainya. Adakah Bersatu akan terus menyokong pimpinan ini jika sebaliknya berlaku? Ya, saya rasa kita kekal dengan prinsip kita, iaitu kita mahukan sebuah kerajaan yang bersih dipimpin oleh mereka yang bersih. Jadi selagi mana mereka ini kita kekal, selagi mana kerajaan ini kekal dengan prinsip mendukung kedaulatan undang-undang dan memerangi unsur-unsur rasuah, kleptokrasi, salah guna kuasa, nepotisme dan sebagainya, itu kita akan kekalkan sokongan kita. Dan kita dalam kerajaan gabungan ni sebenarnya dia lebih mudah untuk memastikan ada check and balance. Sekiranya kita kena ingat juga blok yang paling besar dalam kerajaan sekarang ialah blok Perikatan Nasional. Jadi walaupun kita blok yang paling besar, kita bekerja secara satu pasukan. Budaya abang besar itu dah tak wujud. Jadi masing-masing boleh menyuarakan pandangan, masing-masing boleh memberikan teguran dan kita saling tegur-menegur, betul membetulkan antara satu sama lain untuk memastikan prinsip yang kita sama-sama dokongi ini kekal dalam kerajaan ini hinggalah habis penggal dan hinggalah bila-bila kalau boleh dalam negara kita. Datuk, bergerak ke hadapan, ramai pesimistik dengan masa depan Bersatu. Saya rasa Datuk pun tahu dengan sejarah perjuangan Bersatu dan juga bagaimana perjuangan mengangkat agenda bangsa, agama dan juga Islam itu ada saingan. Saya rasa bukan saingan tetapi komplement dengan parti-parti yang sedia ada yang lebih established seperti PAS dan juga UMNO. Jadi di mana kedudukan Bersatu untuk bergerak ke hadapan? Adakah selesa dengan gabungan Perikatan Nasional yang bersama dengan PAS dan juga parti-parti dari Sabah dan juga Sarawak? Dan juga adakah Bersatu ada perjanjian bertulis dengan UMNO untuk bergerak ke hadapan? Ya, saya rasa ini adalah satu persoalan yang selalulah orang tanya kepada saya. Dan saya pun dalam kita menganalisa, kita kena berlaku adil juga. Kadang-kadang pandangan yang diberi oleh penganalisa ni ada betulnya, ada yang berdasarkan assumption yang mereka lakukan. Bagi saya, mana-mana parti dia dalam mana-mana negara kat muka bumi ni, di peringkat awal penubuhan sudah pasti akan ada yang bertanya, boleh survive ke ni? Boleh hidup ke ni? Apa beza you dengan parti A, parti B, parti C? Ini adalah soalan-soalan biasa dan saya rasa mana-mana parti kalau tengok balik sejarah dia 5, 6, 7 tahun yang pertama tu memang soalan inilah yang mereka terpaksa hadapi. Tapi saya rasa kita dah buktikan dalam Bersatu ini, kita dah buktikan. Yang pertama, apabila kita diberi tanggungjawab dalam Pakatan Harapan dulu, kita berusaha sehabis baik untuk memastikan bahawa undi yang kita patut dapat kepada gabungan Pakatan Harapan. Di waktu yang sama, apabila kita berada dalam Pakatan Harapan dan kita merasakan bahawa agenda agama bangsa yang kita nak perjuangkan itu agak sukar untuk dilaksanakan melalui gabungan Pakatan Harapan kerana ideologinya berbeza. Pakatan Harapan ini dominasinya adalah mereka datang daripada aliran kiri tengah lah kalau kita nak be more exact, center left. Sedangkan itu bukan ideologi asal dalam negara kita. Apabila kita nak bawa dan sukar, maka kita sanggup ambil satu langkah ke belakang, buat penilaian. Kalau kita keluar daripada gabungan Pakatan Harapan macam mana? Orang kata ini khianat. Saya kata bukan khianat. Yang pentingnya ialah agenda perjuangan apa. Kalau sekiranya kita nak khianat, kita kekal dalam Pakatan Harapan dulu. Dan kemudian kita ambil keputusan. Kalau ada risiko hilang kuasa pun, tak apa, kita keluar. Yang penting agenda perjuangan kita mesti kekal. Di waktu yang sama, kita masuk dalam gabungan Perikatan Nasional. Ada kawan-kawan kita yang rupa-rupanya agendanya ataupun demografi penyokongnya lebih kurang sama. Jadi ini menjadi ujian. Bukan kepada kami dalam Bersatu, tapi kepada kawan-kawan lain yang agendanya lebih kurang sama. Sejauh mana kita nak menyaksikan agenda perpaduan antara parti-parti Melayu Islam ini dapat dikekalkan. Saya rasa kita kena jelas. Bila saya sebut pasal perpaduan parti Melayu Islam ni, ramai orang kata apa? Wan Saiful ni cakap pasal perkauman pula. Ini bukan Wan Saiful yang dulu. Poin saya di sini ialah negara kita ini kalau politiknya nak stabil, maka parti-parti politik Melayu tidak boleh berpecah. Kerana apabila berpecah, maka kestabilan politik negara secara keseluruhan tergugat. Dan akibatnya bukan saja orang Melayu, tapi orang bukan Melayu pun, rakyat seluruhnya merasa kesan. Jadi untuk kita memastikan kemakmuran ekonomi dan kemakmuran sosial dalam negara kita dapat dikongsi secara saksama antara semua bangsa,
penyatuan dan perpaduan parti-parti Melayu adalah penting. Jadi walaupun mungkin ada duplication di sana sini, ujiannya adalah kepada setiap satu. Bersatu, PAS dan UMNO ni, kalau ada tempat yang duplicate, sejauh mana kita nak mementingkan diri sendiri dan kita nak juga letak calon bertanding, biarlah 3 penjuru pun, atau kita sanggup letak sedikit ke tepi ego kita dan kata kat sini you pergi, kat sini saya pergi, kat sini orang lain pula pergi. Kita bahagi supaya penyatuan politik itu dapat dijaga dan kestabilan politik untuk membawa kemakmuran kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama dapat dipastikan wujud dalam negara kita. Bagaimana Wan Saiful dapat meyakinkan kepada pengundi akar umbi Bersatu bahawa apa yang dilakukan oleh Bersatu ini merupakan satu perkara yang betul, strategi politiknya betul. Walaupun Wan Saiful katakan sukar juga untuk membawa suara-suara Melayu ini dalam satu kekuatan yang akan mendominasi politik pada pilihan raya umum ke-15, terutamanya apabila bercerita tentang kerusi. UMNO tidak berkompromi, itu sudah jelas dalam pimpinan agung UMNO mereka jelas mereka tidak akan memberikan kerusi kepada Bersatu apa yang mereka sudah tandingi dan juga menang pada pilihan raya umum sebelum ini. Begitu juga dengan PAS. Jadi bagaimana kedudukan Bersatu untuk memastikan suara Bersatu masih relevan dan dapat memberikan satu kataupun menang-menang di kalangan parti-parti Melayu ini? Ya, dan ini yang saya katakan sebagai ujian kepada setiap satu daripada kita. Kalau UMNO atau PAS atau Bersatu sendiri. Kalau kita nak fikir parti kita saja, jomlah kita bertanding lawan 3 penjuru. Tetapi kalau kita nak kepada penyatuan, kita kena perlu buat sedikit pengorbanan. Sebab agenda perjuangan bangsa dan agama itu patut diletakkan lebih tinggi. Kestabilan politik untuk manfaat seluruh bangsa dan seluruh agama patut diletakkan lebih tinggi daripada kepentingan mana-mana satu parti politik. Tetapi dari segi rekodnya, saya rasa jawapan dah ada. Rekodnya ialah sekarang ini walaupun Perdana Menteri bertukar, tetapi agendanya, pelan pemulihan negaranya, dari segi kesusunan kabinet, keahlian-keahlian dalam kabinetnya, itu masih kekal. Yang ada berlaku ialah reshuffle sedikit sebanyak, tapi komposisi masih sama. Agenda masih sama. Pelan pemulihan negara masih sama. Itu dibuat di zaman siapa? Di zaman Perdana Menterinya daripada Parti Bersatu. Dan apabila diteruskan, ini bagi saya ada satu undi percaya kepada agenda yang kita bawa dalam Bersatu, bahawa agenda kita ini, perancangan kita ini boleh membawa kebaikan kepada negara dan memperbaiki dan memulihkan negara dalam menghadapi cabaran yang ada ini. Adakah ia difahami dan diterima baik oleh pimpinan akar umbi, ahli-ahli akar umbi Bersatu, Datuk? Ya, saya rasa di peringkat akar umbi sudah pasti ada kegusaran sana sini. Dan semua parti ni sebenarnya saya jumpa kawan-kawan daripada parti yang pelbagai. Baik UMNO, baik Bersatu, baik PAS, baik Gerakan, baik DAP, PKR, Amanah. Saya jumpa kawan-kawan ni masing-masing tengah bimbang. Takut berlaku perpecahan yang terlalu banyak dalam PRU ke-15 nanti. Bagi saya senang. Parti-parti politik Melayu kena tanya diri sendiri. Nak berpecah atau nak menang? Kalau sekiranya nak menang, kita kena bersatu. Kalau berpecah, kemungkinan besar apa yang jadi ialah macam yang berlaku dalam PRU 14 dulu. PAS lawan Barisan Nasional, lawan UMNO. Maksudnya undi Melayu pecah. Apa berlaku? Pakatan Harapan. Termasuk saya lah masa tu, parti saya. Jadi Pakatan Harapan kami menang sebab undi Melayu berpecah. Kali ini kalau undi Melayu berpecah kepada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, sekali lagi mereka yang menyebabkan perpecahan itu berlaku perlu dipertanggungjawabkan kenapa Pakatan Harapan mungkin menang dalam PRU 15 disebabkan undi Melayu berpecah. Jadi bagi saya, hujah kepada akar umbi, betul kita ada kegusaran, tapi hujahnya ialah kita kena pertahankan kesatuan ini. Dan kita kena tanam keyakinan bahawa yang paling penting ialah kesatuan supaya ada kestabilan dan kemakmuran yang dikongsi secara bersama. Terima kasih yang berbahagia Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Bersatu dan juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk kita memberikan sedikit analisis ulang tahun ke-5 Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu. Sekian saja agenda awani pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.